Assalamualaikum and salam sejahtera to all students. So welcome back to our next video, bahagian yang ke-9. Okay, so hari tu kita dah settle untuk bahagian yang ke-8. Alright. Video yang hari tu kita dah buat sehingga mengira kad inventory. Okay, so untuk video kali ni kita akan bincangkan tentang berkaitan dengan pelarasan yang ada dalam kerja khusus you all. But please make sure you all dah buat sehingga lampiran I, iaitu mengira kad inventory, kerana segala pelarasan kita akan buat hari ni semuanya amount akan diambil daripada bahagian lampiran daripada first sampailah ke lampiran I. So kalau if you tak siap lagi, so make sure you completekan dulu, then baru you boleh fokus kepada pelarasan. Okay? Alright, so before we start, welcome to a new student yang baru first time join tengok video cikgu. Okay, so make sure before that please support me by follow my Instagram Miss Nisa, and also subscribe and like YouTube Cikgu Pakar Kira. Okay, jangan lupa please beri sokongan, as my video yang cikgu buat ni adalah memang percuma untuk you all tengok. Okay, thank you so much pada yang dah subscribe dan follow, thank you so much. So Miss akan buat banyak lagi video-video yang menarik yang berkaitan dengan subjek-subjek kira-kira. Okay, alright, are you ready? Okay, jom kita start. Okay, so kita akan continue part pelarasan. Okay, boleh tak kita tengok soalan dulu? Kita tengok soalan. Okay, this is our question hari itulah. Okay, so kita check dulu ya. So hari tu kita dah buat berkaitan dengan profile club. Okay, profile club is done. And then kita dah buat berkaitan dengan urus niaga pun sudah. Jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai, akaun belum terima and akaun belum bayar. Dari segi maklumat tambahan itu kita dah buat. Okay, and then kita ada akaun penerimaan dan akaun pembayaran. Okay, akaun penerimaan pembayaran kita belum buat lagi. Okay, so ingatkan Miss, nanti kita akan buat kemudian. Okay, next penilaian inventory akhir pun kita dah buat. Okay, so kita akan buat pelarasan lah untuk hari ni. Okay, so untuk video ni kita akan fokus kepada pelarasan dan seterusnya. So nampak kita ada banyak lagi kat bawah ni. Okay, so don't worry, sikit-sikit. Banyak juga lah kita dah buat juga. At least kita dah berganjar. Okay, okay, let's move to our pelarasan. Okay, now macam biasa buka Excel. Okay, make sure you dah siap dah. Sampai ke lampiran I tu dah siap dah kat situ. Okay, and please this video as a tutorial, as a guideline sahaja. So tolong refer dengan cikgu sekolah you untuk dapatkan info yang lebih tepat. Okay, alright. Sihat ke semuanya? Sihat ya? Okay, jagalah diri, duduk rumah. Okay, so ini adalah pelarasan kita. Okay, so macam ni Miss buat bentuk macam ni lah. Yang ini adalah pelarasan. Pelarasan ni memang dah diberi dalam soalan tau. Lagi Miss tunjuk. Okay, yang part yang dekat sini adalah pengiraan. Pengiraan adalah macam mana Miss dapatkan amount dia ataupun jawapan dia based on pelarasan yang dia dah beri dalam soalan. Okay, untuk yang first ni memang tak diberi. Okay, tapi Miss saja letak sebab standard air. Ingat balik, kalau kita buat berkaitan dengan akaun perdagangan untung rugi dan juga PKK, mesti dia akan bagi maklumat tambahan kan. And dekat the first one, dekat bahagian maklumat tambahan, mesti dia akan bagi berkaitan dengan inventory akhir. Okay, so inilah inventory akhir. So ingat inventory akhir kita. Inventory akhir kita ni macam mana dapat? Inventory akhir ni adalah yang barang-barang yang jual dekat jualan kios. Okay, so inventory akhir ni you akan dapat daripada lampiran I. Okay, so you cari balik lampiran I you. Kan I you, lampiran I. Okay, yang you buat berkaitan dengan inventory you hari tu. Okay, this one. Ni adalah lampiran. Okay, you dah buat hari tu kan, yang dekat bahagian sini. So this one adalah lampiran yang ni yang you akan masukkan dekat bahagian pelarasan. Okay, so kalau you tengok kat sini, right. Okay, so ini adalah pelarasannya. Okay, nampak? So hari tu punya Stony tak habis dijual sebanyak 469 sen, Emerald 339, 42, 45. Okay, and standard kita akan bundarkan dia. Okay, standard kita akan bundarkan dia. Alright, okay. So 89 adalah inventory. Mesti inventory kita, inventory akhir kita mesti adalah sama ya. Okay, and next, can we move? Yes, okay. Number 2,
Berkaitan dengan susut nilai aset bukan semasa. Okay, dia ada kat dalam soalan. Okay, now let me show you. Tada! Okay, nampak? 2. Pelarasan tarikh imbangan adalah untuk 31 Mac 2020. Okay, so yang ini adalah berkaitan dengan polisi susut nilai aset bukan semasa. Nampak? Okay. So dia ada lengkapan dengan alatan sukan. So kita akan buat both lah. Okay. Yang mana dia bagi tahu kat sini lengkapan menggunakan kaedah bagi perkurang. Ingat lagi susut nilai kita ada 3. Kaedah atas kos ataupun nama dia garis lurus ataupun ansuran tetap. Yang kedua menggunakan kaedah bagi perkurangan ataupun nama lain dia adalah nilai buku. Yang ketiga adalah berkaitan dengan penilaian semula ataupun kita boleh panggil sebagai nilai scrap juga. Okay. Alright. So untuk bagi perkurangan, okay, now kita tengok balik Excel kita. Okay, so nampak kat sini yang first one, satu Roman lengkapan disusun nilaikan pada kadar. Okay, and rate yang dia bagi tahu kat sini adalah 5 ke 10%. So you boleh ambil between 5 10. Nak ambil 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 8 boleh, 9 boleh, 10 boleh. Suka hati korang. Okay, so macam Miss ambil 10%. Sebab Miss macam boros kan. So takpelah 10% lah. Okay, alright. So ayat yang you akan bagi kat sini adalah okay, ini formula dia. Okay, 10% kali dengan kos lengkapan tolak SNT. Kos lengkapan dengan SNT ni you akan ambil daripada you punya soalan. Okay, macam Miss ambil 10%. So warna kuning ni is tak sama dengan Miss, you akan ubah. Okay, warna kuning ni adalah ubah. Okay, so pengiraan dia akan jadi okay, 23480 tolak dengan 169. So this one kali kali 2340 kali dengan 2380 kat mana daripada soalan. You pergi kat soalan, you ambil part yang ada baki yang ada asset dengan liability tu. This one. Ya. Yeah. Okay, yang dekat asset liability yang ini you ambil. Okay, kita tengah buat lengkapan ke? Okay, lengkapan. Okay, kita ambil yang akhir punya. Okay, so 23480 tolak dengan SNT. Kalau lepas ni adalah tolak dengan SNT tu kumpul. So 23480 tolak dengan 1699. 2340 tolak dengan 1699. And Miss kali dengan 10% sebab Miss pilih 10%. Miss punya kadar susut nilai. Okay, and Miss kali dengan 1/12. Kenapa? Okay, yang ini, yang 10% ni adalah untuk kadar susut nilai untuk 1 tahun. Sekarang ni you buat kelak futsal untuk berapa lama? Untuk 1 bulan saja. So bila 1 bulan, so means that you akan kalikan dengan 1/12. 12 tu sebab 1 tahun ada 12 bulan. So you akan kali dengan 1/12. Okay, so you dapatlah jawapan yang ini. Ini Miss punya jawapan, jangan tiru. Okay, Miss dapat sen tapi Kak Miss akan tukarkan dia kepada genapkan dia. So Miss dapat 182. Okay, bila pelarasan mesti akan ada catatan bergu kan? Okay, ini catatan bergu kita. Okay, debit kan susut nilai lengkapan. Kenapa susut nilai lengkapan debit? Okay, ini asas. Yang mana yang tak tahu asas, tolong tengok balik video-video Miss dekat YouTube ataupun dekat Instagram. Miss memang share semuanya berkaitan dengan pelarasan. Basic. Kalau contoh tak ada basic, jangan malu. Tengok je. Okay, tolong mahirkan. So tak ada guna you buat yang susah if basic you tak ada. You akan buang masa. Okay, so debit ni sebab susut nilai lengkapan. Sebab susut nilai lengkapan adalah menyebabkan ianya adalah belanja. So bila belanja ingat belanja. B is a belanja. Belanja belah debit. Sebab tu nampak belah debit. Menyebabkan belanja you bertambah. Okay, 182 Miss ambil pada sini lah. Okay, and SNT sudah terkumpul lengkapan Miss letak belah kredit. Kenapa belah kredit? Okay, ingat balik PKK. Okay, bila kita ada PKK, ingat tak kat sini? Kita tengok kat sini dekat PKK, kat sini ada cost. Betul? Lepas tu sini kita ada SNT. Lepas tu kita ada NB, nilai buku. Macam mana dapat nilai buku? Nilai buku ni akan dapat dengan cara cost tolak dengan SNT. But semua ni adalah berkaitan dengan aset bukan semasa. So aset adalah asas dia adalah debit. So tapi SNT ni kita berkurang. So bila berkurang menyebabkan aset kita berkurang. So bila aset berkurang jadi belah kredit lah. Aset is a debit, tapi sebabkan SNT ni menyebabkan aset berkurang, so maka dia akan jadi belah kredit. Jelas Okay. Buat kerja khusus untuk faham bukan untuk siapkan semata. Thank you. Okay, so settle. So dapat 182. So settle untuk 2A 1. Settle. Okay.
Next, 2A2. Alatan sukan disusun nilaikan mengikut kaedah penilaian semula. Kalau siapa yang tak tahu ni formula dia. Formula dia ambil yang baki awal tambah dengan beli baru kalau ada beli baru, and tolakkan dengan baki akhir. Okey? Nampak? Baki awal alatan sukan tambah dengan beli baru alatan sukan, tolak dengan baki akhir alatan sukan. Awal ambil kat mana? Macam biasa ambil di soalan. Ambil macam lagu kan. 1600 adalah alatan sukan U, and baki akhir dia adalah 2100. Nampak ni? 2100. Okey. So nampak? Akhir 2100, awal 1600. Okey, 800 daripada mana? Okey, dia pada lampiran BU. Pergi dekat urus niaga yang ke-30. It's okay. Let me show you. Urus niaga yang ke-30. Mana dia? Ini dia. Tada! Okey, nampak? You beli alatan sukan kelab yang baru bernilai 800. So, you ada beli baru. So, kat sini you masukkan dia. Nampak? So, 1600 adalah yang awal, 800 ni beli baru, tolak dengan yang akhir 2100. So then you akan dapat sini 300. So 300 ni adalah you punya susut nilai. Okay, and kenapa Miss tak kali dengan 1/12? Okay, my dear, 2100 ni you tengok balik dekat soalan bila tarikh akhir dia 31 Mac. Okay, maksudnya memang dia dah bagi ni untuk 1 bulan sahaja punya tempoh, bukan untuk 1 tahun. Sebab tu Miss tak kali dengan 1/12. Boleh? Boleh. Okey, 300. So 300 ni yang kita akan adjust nanti. Macam biasa, kita ada catatan bergu kita, iaitu debitkan susut nilai and kreditkan SNT. Nampak sama macam atas ni. Tapi amount dia adalah 300. Okey, nampak? Tak perlu bahagi ke bulan sebab baki akhir dia memang dah 31 Mac. So no need to times 1/12. Okey, so kita tengah pakai. Ini adalah kaedah penilaian semula. Ini namanya penilaian semula ya. Okey, boleh. Okey, next 2B. Tengok soalan. Alamak, terbang. Okey, 2B. 2B dia kata kat sini adalah yuran yang belum diterima daripada tempoh perakaunan lepas dihapuskan sebagai yuran lapuk. Maksudnya, semua yuran yang tak diterima kita akan anggap dia sebagai yuran lapuk. Maksudnya memang kita dah tak boleh nak kutip. Okey. Alright. So, yuran lapuk ni macam hutang lapuk lah. Tapi dia ni yuran lapuk nama dia. So, dia adalah kategori belanja. Okey, ingat? Okey. So, kita tengah buat berkaitan dengan yuran lapuk. Okey. Okey. Let's look here. Alright. So, macam ni kita nak kira yuran lapuk. So, yuran belum terima ni kita akan tukar dia kepada yuran lapuk. Okey. Ni nampak lah. Tukar pada yuran lapuk. Nampak? Okey. So macam kita nak kira. Okay, kita ambil dekat bahagian baki awal dulu. Okey, pergi kat baki awal sekejap ya. Baki awal macam biasa pergi dekat tadi. Okey. Okey, nampak tak ni? Yuran yang belum diterima kan? Okey, baki awal yang kita belum terima ni maksudnya before ni punya berapa banyak kita tak terima? 300 ni adalah yang awal punya. Okey, so adalah 300 yang kita tak terima lagi. Okey. Lepas tu ni hari tu tau 300. Okey, 300 adalah yang ni 300 ni adalah yuran yang masa bulan Februari. Sekarang kita tengah buat bulan Mac. So bulan Februari hari tu kita tak dapat kutip 300. 300 ringgit ni ada orang ni tak bayar. Okey. So kita nak tahu berapa amount yang bulan Februari punya tak bayar. Sebab soalan ni dia kata, kita ambil soalan. Tolong faham betul-betul Miss Ayu faham sangat. Okey. Yuran yang belum diterima daripada tempoh perakaunan lepas. Tempoh perakaunan lepas adalah bulan Februari hari tu. Tak kisah Februari ke apa, tapi yang penting sebelum 1 Mac 2020. Segala yuran yang belum diterima pada 1 Mac 2020, semua tu kita dianggap sebagai yuran lapuk. So apa you akan buat adalah you akan pergi semua ni. Okay, hari tu dia tak dapat kutip adalah 300 ringgit, betul tak? Okay, now kita check balik. Okay, you pergi dekat urus niaga 9. You pergi kat urus niaga 9 ni. Ni Miss dah mudahkan you tau. You cari je. Tak payah nak cari urus niaga apa. Miss dah bagi tahu awal. Urus niaga 9. Okay. Masa urus niaga 9 itu 6 hari bulan. Okay. 5 orang yang daripada 300 ringgit tu, 5 orang tu dah bayar kita.
Ini bukan yuran untuk bulan Mac yang bulan lepas punya dia dah bayar kita, iaitu 5 orang ni sebanyak RM100. So yuran yang belum terima, adalah you kena tolak dengan RM100 tadi. Dan urus niaga yang ke-50 iaitu 24 hari bulan, yang bulan lepas punya 7 orang lagi bayar. Tadi berapa orang? Tadi ada berapa orang tadi? Lupa dah. Tadi ada 5 orang yang dah bayar, yang bulan lepas punya. Dan urus niaga yang ke-50 dia bagi tahu kita kat sini 7 orang. So maksudnya 5 orang tambah dengan 7 orang dah bayar. Daripada RM300 tu 5 orang dan 7 orang dah bayar. So berapa yang kita belum bayar? So you kena minus lah. Faham tak? Faham kan? Okay. So you pergi balik kat perasan. So RM300 ni adalah yang awal yang hari tu tak bayar. RM100 ni adalah yang urus niaga 9 yang dia bagi tu ada 5 orang bayar. And 140 ni adalah urus niaga urus niaga yang ke-50 yang 24 hari bulan tu ada 7 orang bayar. So you tolak, so dah nampaknya ada lagi RM60 yang orang tak bayar. Maksudnya 3 orang lagi lah kan, sebab satu orang RM20. So RM60 lah kita anggap sebagai yuran lapuk. Is it clear? It's very good. Cikgu tahu semua student cikgu semua pandai. Okay. So apa cerita mergu dia? Okay. So ingat balik, yuran lapuk ni ibarat macam hutang lapuk. Hutang lapuk adalah belanja. So belah mana kalau belanja? Belah debit. So nampak debit yuran lapuk, masukkan 300. Oh sorry, bukan 300, RM60. RM60 lah. Okay. So equal, bukan 60, enter. Okay. So menyebabkan yuran kita akan berkurang. So akan mengurangkan kita punya yuran. Okay, yang tak dapat dibayar lah. Okay. So RM60 settle kat sini. Boleh? Okay, settle. Okay, nanti dekat akaun yuran you akan masukkan belah kredit sebab dia mengurangkan yuran kita sebab memang tak ada nak bayar. Okay, very good. Okay, next 2C1 berkaitan dengan peruntukan hutang ragu. Kita tengok dekat soalan you, peruntukan hutang ragu. Mana peruntukan yang design? Mewujudkan peruntukan hutang ragu mengikut kadar bersesuaian. Okay, standard kalau hutang ragu, kalau kita tengok balik dekat maklumat tambahan tajuk sebelum ni, standard dia punya rate adalah 2/5%. Okay, 2/5%. So balik tengok kat sini, range dia you boleh ambil 2/5% ke 1/5%. Salah nampak ni bersesuaian. Okay, macam Miss, macam sana Miss tambah halover. Miss suka bagi, Miss 5%. So Miss rasa macam ramai gila orang tak nak bayar. Okay, so formula dia mesti dah kena kali dengan ABTU. ABT bersih US. So kat sini apa formula dia? Kadar peruntukan hutang ragu kali dengan akaun belum terima. Alright, so pengiraan dia macam itulah. Okay. So berapakah akaun belum terima you? Okay, akaun belum terima you ni ambil dekat lampiran G. Sebab tu you kena setkan dulu. Pergi lampiran G. Okay, lampiran G. Nampak maklumat akaun belum terima. Yang ni adalah ABT Miss yang pertama. Ini adalah ABT Miss yang kedua. ABT Miss yang pertama dia tak bayar Miss lagi 320. ABT Miss yang kedua dia tak bayar lagi 922. So maksudnya Miss akan tambahkan, okay, Miss akan tambahkan 320 dengan 922 ni. Miss akan tambahkan dia. Alright. Okay, so pergi dekat pelasan. Okay, Miss ambil 320 dengan 922 tu Okay, pergi kat pelasan. Okay, nampak? 320 tambah dengan 922. So ini adalah amount ABT Miss. Nampak? Akaun belum terima Miss adalah yang ni. Ambil pada mana? Daripada lampiran G. Kalikan dengan 5%. So ABT Miss adalah RM62 10%. Macam biasa Miss gundakan, dapat aslinya RM62. Setiap orang amount beza. Jangan sama dengan kita. Cikgu lah. Jangan sama Okay. Alright. So inilah PHR kita lah. Okay. Before ni tak ada buat. Okay. Macam mana Miss tahu tak ada buat? Okay. Miss dekat soalan. Dekat soalan dia tak ada pun cakap pasal peruntukan hutang ragu. Maksudnya kita baru nak wujudkan. Ada tak PHR kat sini? Tak ada kan? Tak ada. So maksudnya dia baru wujudkan. Before ni tak ada. Ataupun PHR dia kosong ke? Okay. So sebab tu Miss kata kat sini baru diwujudkan. Nampak? Baru diwujudkan. Miss baru start lah. So maksudnya dia akan jadi apa? Dia akan jadi sebagai PHR. Penambah hutang ragu. So baru start. Macam ni, PHR ni apa? Hutang ragu. Maksudnya orang tu tak boleh bayar. So kita ragu-ragu orang tak boleh bayar ke tak. So bila ragu-ragu, so menyebabkan sesuatu yang buruk. So bila buruk, of course akan jadi cost lah. So kita akan letak dekat belah debit.
kita akan letak kat belah debit sebagai penambahan hutang ragu. Okey. Dan peruntukan hutang ragu kita akan letak belah kredit. Kenapa? Sebab ingat balik PKK. Kalau PKK, kita akan letak peruntukan hutang ragu dekat mana? Dekat dalam aset semata. Aset semasa kan? Betul tak? Okey, you akan letak kat bahagian aset semasa. Aset semasa tu, you akan letak PHR tu dekat bawah ABT. And dekat bawah ABT tu you tolak ke tambah? You tolak. So maksudnya PHR ni menyebabkan ABT berkurang. ABT ni apa? Kategori apa? Aset. So bila menyebabkan aset berkurang, dia akan jadi belah kredit. Sebab tu peruntukan hutang ragu ni adalah belah kredit. Macam biasa, amount dia sama dengan ni adalah RM62. Nanti Miss adjust lagi. Okay, so PHR kita adalah RM62 kat sini. Okay, so penambahan hutang ragu akan letak belah debit sebab dia belanja. Ingat belanja. Peruntukan hutang ragu dia letak belah kredit sebab dekat dalam PKK dia kena tolak dekat ABT situ. Boleh? Boleh punyalah. Okay. Next, 2C2. 2C2 adalah berkaitan dengan 2C2 adalah berkaitan dengan satu item belanja yang belum bayar. Okay, maksudnya bila dia kata satu item belanja belum bayar, you are free untuk ambil apa-apa belanja yang ada untuk jadikan dia sebagai belanja belum bayar. Jelas? Okay, for example, you boleh ambil yang ini Ini antara Miss dah bagi idea for you lah. Okay, you boleh ambil antara sewa ke, promosi ke, kadar bayaran ke, belanja Ini Miss bagi example for you. So you boleh cari sama mana. Okay, so kat sini you boleh jadikan belanja belum bayar. You boleh ambil range daripada 100 ke 500. Ni Miss bagi range untuk you. Okay, contoh macam Miss nak ambil sewa. Okay, Miss ambil sewa as a Miss punya belanja belum bayar. Okay, so Miss pergi tengok dekat urus niaga 1. Right, dekat urus niaga yang pertama memang cakap sewa lah. Okay, Miss dah bayar dia kat sini adalah 1,500. So Miss nak buat sewa Miss sebenarnya 1,800, tapi Miss baru bayar 1,500. So means that ada lagi 300 yang belum bayar. Ni Miss punya, jangan tiru Miss jangan ambil exactly sama macam Miss. Okay, so sewa belanja belum bayar adalah 300. Okay, so apa yang Miss akan buat kat sini? Okay, my dear, okay, dengar, nak tunjuk lagi. Okay, bila belanja belum bayar, so ingat dalam accounting, you bayar ke tak bayar, you kena record. Sebab kita tengah record account untuk 1 bulan. Okay, so kalau benda tu belum bayar, you still kena record sebab kita nak record untuk 1 bulan. So 1,500 bukanlah amount untuk sebulan. Okay, that is a part of baru, sebahagian saja. So bila nak jadikan sebulan Miss punya sewa adalah 1,800. So Miss kena record as 1,800. So macam mana Miss adjust? Miss akan ambil amount yang Miss dah bayar, iaitu 1,500 tu Miss akan tambahkan dengan berapa lagi amount yang belum bayar. So 1,500 Miss tambah dengan 300. So amount untuk 1 bulan sebenarnya adalah 1,800. As a conclusion, bila berkaitan dengan belanja belum bayar, you kena tambahkan dia. Faham? You kena tambahkan dia sebab you kena record. Sebab dia belum record. Walaupun belum bayar, you still kena record. Sebab tu you nampak kat sini. Miss buat kat sini. Sewa yang kita dah bayar itu 1,500. Miss tambahkan dengan yang berapa belum bayar itu 300. So dapat dah 1,800. Okay, so how to calculate? Macam mana cerita bergu dia? Bermaksud belanja kita akan bertambah ke berkurang? Bertambah. Sebab itu kita record sebagai 1,500, tapi sebenarnya adalah 1,800. So Miss tambah lagi 300. So bila Miss punya belanja bertambah, nampak tak, sewa Miss akan jadi belah debit, iaitu 300. Okay, sebab yang belum bayar adalah 300, bukan 1,800 ni. 1,800 ni amount kita nak jadikan dia nanti. Okay, yang berapa sewa belum bayar? 300 ni. Kenapa belah kredit? Sewa belum bayar, my dear. Sewa belum bayar is something bad in future. Sekarang you tak bayar, in future you kena bayar tak? Yes, something bad kan, yang tak bagus kan. So dia adalah liability. So liability belah mana? Belah kredit. Sebab tu jadi belah kredit sini sebanyak 300. Boleh? Pandai. Okay, next one, 2C3. Okay, very good. Good job guys. Okay, 2C3 adalah 2 item belanja belum bayar. Kita tengok soalan dia kata kat sini. Untuk 2C3 dia suruh you buat berkaitan dengan 2 item yang belanja belum bayar. Okay, pergi balik ke pelarasan. Okay, ni ada kat dalam soalan lah. Insurans prabayar adalah 500. Okay, Miss yang pertama Miss ambil adalah insurans prabayar. Okay, pergi kat urus niaga yang keempat. Okay, tengok sini. Okay, insurans
adalah 600. Tempoh untuk 6 bulan. Kita buat akaun untuk berapa bulan sebulan ke, 2 bulan ke, 3 bulan ke, 4 bulan ke, 5 bulan ke, 6 bulan. Cuba fikir. Kita buat untuk 1 bulan. Kenapa? 1 Mac 2020 sampai 31 Mac 2020, 1 bulan je. Tapi dia bagi tahu kat sini insurans adalah untuk berapa bulan? 6 bulan. Maksudnya berapa yang prabayar? Berapa yang terlebih bayar? Prabayar tu maksudnya terlebih bayar. Yang terlebih bayar adalah 5 bulan. Dia bayar 600. So kalau maksudnya kalau 6 bulan 600, betul tak? Means that 1 bulan 100. So maksudnya berapa bulan yang kita terlebih? Kita terlebih bayar sebanyak 5 bulan. So 500 adalah insurans prabayar. Walaupun tak sebut kat soalan, you boleh fikir, you boleh tengok dekat you punya urus ni. Sebab tu kena rajin tengok. Okay. So pergi dekat pelarasan you. Hilang dah pelarasan Miss. So pergi dekat pelarasan. So 500 ni adalah kita punya insurans prabayar. 500 ni adalah kita punya insurans prabayar. Okay, so apa yang aku buat? Okay, kalau belum bayar you kena tambah sebab you tak record. Tapi kalau prabayar, kita tengah buat sampai bulan kita tengah buat untuk sampai 31 Mac 2020. So anything benda yang berkaitan yang lebih daripada 31 Mac semuanya tak boleh record. Kita just record ikut tempoh kita tu saja. Okay, so apa yang kita buat? Kita akan kick off, tendang dia keluar. So tendang kita akan buat apa? Kita akan tolakkan dia. So means that you akan tolakkan dia. Okay, so you ambil balik yang you dah bayar tadi. Okay, kalau ikutkan, kalau ada prabayar awal, you kena ambil tambah dengan yang you dah bayar. Tapi for this question, kita tak ada insurans prabayar. Okay, maksudnya insurans yang kita dah bayar tadi adalah 600. Okay, tolak dengan insurans prabayar akhir. Okay, prabayar akhir maksudnya apa? Ni 500 ni adalah kita punya prabayar. So 600 tolak 500 adalah 100. So sebenarnya untuk bulan ni insurans kita adalah bernilai 100 saja. 100 yang kita nak akan record dalam akaun pandangan tu. Tapi yang prabayarnya berapa? 500. So apa yang kau buat? You akan buang 500 tu. Okay, insurans asalnya debit. So bila kita nak kurangkan belanja jadi belah kredit. Sebab tu kalau you perasan, insurans Miss jadi belah kredit. So sebab tu Miss cakap, Miss insurans tu debit Miss tak boleh cakap. Miss kena tengok situasi. Kalau dia menyebabkan belanja Miss berkurang, Miss terpaksa letak dia belah kredit. Terpaksa. Okay. Tapi kalau menyebabkan belanja Miss bertambah, Miss akan letak belah debit. Sebab itu dia punya asas dia. Okay. And insurans prabayar you pasal belah debit. Kenapa? Sebab prabayar is something asset. You dah terbayar lebih. In future you perlu bayar tak? Tak perlu. So in future you tak perlu bayar. So it is something good. So bila something good, dia adalah asset. Sebab tu you pasal insurans prabayar as a debit. And so it's 500 and also 500. Boleh? Alright, good. Okay, yay, boleh. Macam tu kan. Okay. Next, sebabkan dia kata 2 item. Okay, so you ambil lagi 1 item, you boleh pilih. So antara ni lah. Sewa, promosi, kadar bayaran, belanja. Macam tadi Miss ambil sewa. So now Miss nak ambil kadar bayaran lah. Miss ambil kadar bayaran. Okay. Range dia you boleh buat 50 ke 200. Kadar bayaran ni adalah maksudnya prabayar. Okay, contoh. Okay, kita tengok urus niaga 10. Okay, macam Miss ambil kadar bayaran. So bila kadar bayaran, dia adalah pada urus niaga yang ke-10. Okay, nampak? Menjelaskan kadar bayaran 2,500. Okay. So Miss macam bayar lebih sikit lah. Nanti bulan depan tak payahlah bayar banyak sangat. Macam tu lah contoh. So Miss terbayar lebih. Okay, berapa banyak yang Miss bayar lebih? Okay, Miss letak sini Miss bayar lebih 200. Sebenarnya kadar bayaran Miss adalah 2,300. Betul tak? Tadi Miss bayar 2,500. So Miss terbayar lebih sebanyak 200. So Miss that kadar bayaran Miss adalah 2,300. So 2,300 je yang Miss kena record. So what happen? Bila terlebih you kena tolak, you kena kick off. So dia punya formula adalah amount yang you bayar tadi, iaitu macam Miss punya 2,500, Miss akan tolak berapa yang Miss lebih. Nampak? Kadar bayaran yang kita bayar tolak kadar bayaran prabayar kita. So adalah jadi kat sini 2,300. 2,500 tolak dengan 200. Boleh? Very good. Okay. So kita akan adjust amount apa? Amount yang prabayar lah, iaitu 200. 200 yang kita akan adjust dia. Okay. So macam ni kita nak adjust. Kadar bayaran akan menyebabkan berkurang. So bila kadar bayaran menyebabkan berkurang, kita akan letak belah kredit. Nampak? Miss letak kadar bayaran ni kurang 200 adalah belah kredit. Dan kadar bayaran prabayar Miss letak belah debit sebab dia adalah asset. Okay, sebab dia adalah asset, so Miss letak belah debit. Nampak? Settle. Okay. Okay, next one. Let's move next. Okay, sikit lagi. Okay.
Next, dia minta kita buat apa? Dia minta kita buat satu item hasil yang belum terperoleh. Maksudnya kita dapat something yang terlebih, kita terima terlebih. Sebab dia kata kat sini apa? Satu item hasil yang belum terperoleh. Okay. So, you pergi dekat pelarasan balik. So, Miss buat kat sini as a yuran yang masih belum terima bagi March. Silap soalan ni. Hasil yang belum terperoleh. Wah, Miss dah terlangkau Oh, ini belum lagi. Ya Allah, sorry. Yang keempat, satu item hasil yang belum terima. Okay, yang belum kita terima macam biasalah, kita tahulah apa yang kita belum terima. Of course, yuran. Okay, contohnya bulan Mac, ada lagi amount yang kita belum terima. Okay, now tengok sini. You akan tulis kat sini yuran yang masih belum terima bagi Mac 2020 adalah berjumlah. Ini akan depends on you. Okay, tengok dulu jam kerja. Okay, yuran yang sebenar patut diterima pada bulan Mac 2020. Okay, ahli yang sedia ada. Okay, kita ada 200 orang tau. Macam mana dapat 200? Tengok dekat soalan. Tengok dekat soalan, ahli yang sepatutnya kita ada 200 orang. Nampak ni? 200. Okay, and then you pergi dekat pelarasan. Okay, untuk pasal yuran ni kita ada dua je. Dia punya urus niaga. Urus niaga yang ke-9 dengan urus niaga yang ke-50. Okay, you pergi kat urus niaga 9 sekejap. Okay, masa urus niaga 9, nampak tak yuran masuk? Maksudnya dia nak bagi tahu kita ada penambahan orang baru. Berapa orang? 12 orang. Okay, pergi dekat urus niaga 50 pula. Pergi dekat urus niaga 50, ada penambahan orang baru. Tengok dekat bahagian yuran masuk. Yuran masuk ni adalah penambahan orang baru lah. Okay, sebanyak 11 orang. So, maksudnya yuran yang sepatut kita kutip adalah untuk berapa orang? Okay, 200 orang. Tambahkan dengan urus niaga 9, hari tu kita ada penambahan sebanyak 12 orang. Dan masa urus niaga yang ke-50 iaitu tanggal 24 hari bulan, kita ada penambahan sebanyak 11 orang. So, kalau ikut total, kita ada sebanyak 223 ahli. Okay, and ingat balik dekat soalan, satu orang yuran dia adalah RM20. So, supposedly sepatutnya you dapat yuran you sebanyak berapa? You ambil 223 tu kalikan dengan RM20. So, sepatutnya you dapatlah 4,460. Itulah amount yang sepatutnya you terima. Betul? Okay, now kita nak tengok berapa yang kita dah terima. Untuk March tu berapa yang kita terima? Sebab yang sepatutnya 4,460. Okay, so yuran yang telah diterima, yang kita dah terima, lah, okay, adalah okay, 82 orang kali dengan 20. Mana Miss dapat 82? Okay, pergi dekat balik urus niaga yang ke-9. Nampak ni, untuk bulan Mac. Kita tak cakap pasal bulan Mac tau, iaitu 82 orang. Okay, ini yang kita terima. So, 1,640. Okay, next, 126 kali dengan 20. Ini masa ni, mestilah urus niaga yang seterusnya tu kan, iaitu urus niaga yang ke-50. 126. Nampak? Kali dengan 20 dapat 2520. Faham? Okay, ini. Okay, and then kita akan tambahkan dengan yuran belum terperoleh awal. Okay, mana dapat? Okay, pergi dekat soalan you. Okay, yuran belum terperoleh awal. Okay, ini 100. Okay, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ini adalah yang baki awal. Maksudnya ini adalah untuk bulan Februari hari tu, iaitu Februari 2020. Dia bagi tahu yuran belum terperoleh adalah RM100. RM100 ni masa bulan 2 hari tu ada orang dia baik hati, dia terbayar lebih, dia bayar yuran untuk bulan Mac. Kita kata apa? Bulan Mac. Kita tengah kira berapa amount yang kita dapat untuk exactly untuk bulan Mac. So, yang RM100 ni bukan bulan Februari, tapi bulan Mac. Kenapa kita panggil yuran belum terperoleh? Sebab yuran belum terperoleh ni yang baki awal ni datang daripada bulan Februari. So, bila bulan Februari, bila orang tu bayar pada bulan Mac, dia akan panggil yuran belum terperoleh lah. Sebab dia adalah yuran yang dibayar lebih. So, sebab tu RM100 adalah sebenarnya adalah yuran untuk bulan Mac. Faham? Sebab tu you akan tambahkan dekat pelarasan ni sebagai RM100. So, total yang you dah terima adalah 4,260. 4,260 adalah amount yang kita dah terima. And yuran yang sebenar adalah 4,460. Ini yang sepatutnya, ini yang kita dah terima. So, berapa yang kita belum terima ni? Sebab kita nak cari yuran belum terima. So, amount dia adalah RM200. 4,460 tolak dengan 4,260. So, RM200. So, RM200 lah asal kita punya yuran belum terima. Okay, so dia punya catatan bergu, yuran belum terima adalah something good. Kita tak terima lagi, in future kita akan terima. So, it's 200. And yuran ni akan menyebabkan bertambah. Kenapa yuran bertambah?
Sebab yuran ni adalah hasil so dia akan menyebabkan yuran belum terima. Okay, so kita akan tambahkanlah 200 sebab maksudnya yuran kita akan bertambah. Okay, sebab itu tak record, so kita akan tambahkan dia. Okay, so settle. Okay, next one, sikit lagi. 2C5, tengok balik ke soalan you. Apa-apa tolong tengok soalan Soalan ni is kita punya blueprint kita punya asal dia. Okay, satu item hasil belum terpulih. Hasil belum terpulih apa? Item yang kita terlebih terima. Maksudnya bulan Mac yang terlebih terima is selepas bulan Mac lah. Okay, yuran yang belum terpulih adalah pada 31 Mac berjumlah berapa? Yuran belum terpulih adalah yuran pada selepas, iaitu April, Mei, semua tu lah. Okay, so kita tengok balik urus niaga 9 dengan urus niaga yang ke-50. Pergi dekat urus niaga 9. Belum terpulih ni maksudnya bulan selepas, iaitu April kan. Nampak ni 2 orang. RM40, RM40. Okay, pergi kat urus niaga 50. Bulan April berapa orang? 6 orang. 120. So maksudnya total yang kita terlebih terima adalah ambil 2 tu tambahkan saja. So 40 tambah 120. Dapat dekat urus niaga 9 dengan urus niaga 50. So dapatlah 160. 160 dan kita punya yuran belum terperoleh. So this one is the working. Tada. Yuran terlebih. So of course kita akan kurangkan. Sebab tak boleh record sebab tu bulan April bukan bulan Mac. Sebab tu yuran asalnya hasil. It's a credit. Tapi kenapa jadi belah debit? Sebab kita kurangkan dia. Sebab tu yuran jadi belah debit. Yuran bulan terpulih you dah terima awal. Next month you dapat tak? Tak. Is it good or bad? Bad lah, you tak dapat. So you tak dapat jadi belah credit. Jadi it's a liability. So this one is 160, 160. Very good. Settle. Okay, last one. 2C6. Pembetulan kesilapan. Dia kata sini asal pembetulan kesilapan. Satu item berkaitan dengan kesilapan. Buatlah apa-apa yang korang tersalah tulis. Okay, macam Miss. You boleh, ni adalah pilihan you boleh buat. Janganlah ambil exactly macam Miss. Okay. So kita ada sewa, promosi, kadar bayaran, belanjaan, surat khabar, majalah, gelanggang. Okay. Macam rap dah. Okay. Macam ni cerita dia. Okay. Miss kita ambil berkaitan dengan promosi. Okay. So apa yang you ambil, you tengok balik urus niaga you. Okay. So Miss ambil promosi. Promosi dekat mana urus niaga yang ke-36. Okay. Urus niaga yang ke-36. Promosi Miss letak ni sebagai 150. My dear, you buat marketing, kalau contoh marketing nak kata 150 tak logik tau. 150 dah tak logik dah. Kalau you nak buat marketing FB pun kadang beribu. Okay, sebab Miss ada buat online juga bisnes beribu gang. Beribu, okay. So Miss taruh, sebenarnya Miss letak 1500, tapi Miss letak 150. So Miss kena buat pembetulan ke C8. Korang janganlah tiru Miss, korang buatlah lain. Okay. Alright. Sini 1500. Promosi bernilai 1500 telah tersalah rekod sebagai RM150. Yang warna kuning ni semua kena lain Okay. So Miss that Miss kena tambah yang tak cukup. So berapa yang tak cukup? So 1500 tolak dengan 150, Miss tak cukup lagi 1350. So 1350 yang Miss akan tambah. So apa transaction dia? Promosi Miss akan bertambah. Sebab itu 150. So Miss akan tambahkan lagi 150, 350. And tunai Miss akan berkurang. So sebenarnya Miss ada keluar duit lagi, tapi Miss tak perasan, Miss salah. So tunai Miss akan berkurang. Okay. So promosi bertambah, promosi adalah belanja, dia akan jadi belah debit. And tunai adalah asset. Asset is debit. Tapi sebabkan tunai Miss berkurang, Miss akan jadikan tunai Miss belah kredit. So amount dia 135. Kosong. Siap. Senang ke senang? Mestilah senang. Okay. So inilah penjelasan you. So nanti kita akan adjust on the next video. Okay, boleh? So inilah semua penjelasan yang ada dekat dalam you punya soalan untuk 2, A, B dan C. Okay. Boleh? Alright, good. Okay. My dear, lepas ni kita akan continue. Okay. So first ni kita akan buat berkaitan dengan akaun yuran. Betul? Akaun yuran. Kalau tengok dekat you punya soalan, selepas kita buat pelarasan, kita akan buat akaun yuran ahli. Tapi hari tu Miss tertinggal untuk buat berkaitan dengan akaun penerimaan dan pembayaran. So Miss akan buat tu dulu lah untuk you all tengok nanti. Okay, boleh? So hopefully buat betul-betul perasaan dan kau boleh adjust jangan exactly sama macam dengan Miss. Adjust sebaik yang mungkin. And tolong tengok debit credit you betul-betul. Tolak tambah tu make sure kena tengok betul-betul. And gunakan function Excel seperti biasa. Okay, boleh?
Okay, so Miss wish you all the best. Buat yang terbaik untuk pelarasan you. And yang mana yang tak complete daripada first, tolong buat dulu. Okay, sebab kita akan berkait rapat dengan dia. And untuk seterusnya juga. Okay, so as usual, jangan lupa follow my Instagram Miss Nisa. Dan juga subscribe and like. Okay, my YouTube Cikgu Pakar Kikira. Okay, alright, so thank you guys for watching. See you on next video. Assalamualaikum. Bye.